I'm Zarai and my co-host is Siti Suhaila. We are both from Empowered Women Network SG, and today we are very glad to have Ustazah Dr. Rohana Isnin to share with us the stories of women in Islam. So today will be considered the first session, and then it will be ongoing every Wednesday, 2:30. Yeah, so for those who could not join us today but interested and have already registered some of them, so what we do is we will give you the recording, but it's only be shared with those who registered in this class. Yeah. So for now, I will hand over to Ustazah Dr. Rohana Isnin. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Ustazah, kita macam mana? We will mute. Okay, we're going to mute first. Mute everybody except for Ustazah. So there's no disturbance on the background. Okay, Alhamdulillah, ini pertama kali untuk Stories of Women in Islam. Tapi saya yakin ini bukan pertama kali bagi anda. Sudah tentu anda sudah membaca, sudah mendengar sebelum ini. Jadi kita ada masa dalam 1 jam. Jadi Ustazah terus pergi ke, kita fully utilize this 1 hour for 3 women. Ustazah pilih 3 women yang berbeza tahapnya. Satu Syudafah, ni nampak dekat buku kecil ni. Syudafah dan Unaiza. Ni 2 wanita yang kira tidak patut dicontohi, tapi kita tengok sebaliknya. Kemudian kedua, Ummu Sulaim Milhan, ibu kepada Anas bin Malik, Imam Anas bin Malik, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, Fatimah binti Abdullah, ibu Imam Syafi'i. Sebab beliau lebih kira terkenal dengan nama ibu Imam Syafi'i, ibu Imam Syafi'i. Jadi biar kita cuba mengenali beliau dalam jarak dekat. Cuma we are not doing justice. Dalam masa 1 jam kita cover 3 wanita. Tapi tujuan kita di sini ialah banyak wanita yang boleh dijadikan moral dan contoh tauladan kita. Jadi kita ambil, we are not doing justice kehidupan mereka bertahun-tahun, tapi kita cover dalam masa 15 minit setiap wanita. Ini sebagai satu program di mana we teach you how to fish. We are not giving you fish every day. Ini yang nanti tercetus semangat ingin membaca dan mengetahui mereka lebih lanjut. Dan jika kita ikut program ini consistently, kita akan dapat join the dot. Apa hubungannya mereka dengan nabi-nabi sebelum dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa hubungan dia dengan kita wanita yang berada di kurun 21 ini? Dan kalau lihat di bahagian muka surat 1, slide 1 ini, Ustazah ada letak di sini muhasabah lah. Muhasabah tu maknanya buat reflection. Apabila kita dapat cerita tentang wanita dahulu, tidak kira sejak dari zaman Nabi Adam sampaikan ke sekarang ini, kita kena reflect. Apa yang jadi dengan orang, sudah tentu akan jadi dengan kita. Apa yang jadi di zaman jahiliah, sudah tentu akan berulang. History will repeat itself. Cuma, ialah pelakonnya berbeza, keadaan persekitarannya berbeza. Tapi, dia punya moral, values, nilai-nilai positif, apa tindakan yang kita perlu ambil. Ini yang terakam dalam surah Al-Fatihah. Tunjukkanlah kami jalan orang yang mendapat nikmat dari Allah. Ini contoh-contoh orang yang dapat nikmat. Dan tunjukkanlah kami juga jalan orang yang dimarahi, dimurkai oleh Allah. Itu contohnya yang nombor 1 tu lah nanti. Okay. Kemudian tu maksud muhasabah. Do some reflection on your side. Tak payah duduk, kita tak boleh minum a cup of tea kan bulan puasa ni. Jadi kita duduk, kita catat. Kadang-kadang ni ilham datang dia immediately. Dalam perkongsian nanti ada satu moral of the story, cepat-cepat catat. Kemudian teruskanlah menjelajah, cari buat pembacaan sendiri, lihat di YouTube,
kira buat sambungan pembacaan lebih dari apa yang ada pada hari ini, sebab kita akan sentuh banyak wanita-wanita yang lain. Kemudian kita ikutilah apa values yang mereka bawa, sebab mereka ini buat sesuatu yang Allah sukai dan Rasulullah sukai, dan ada juga yang buat sesuatu yang Allah marah dan murkai. So apa yang kita nak ambil, apa yang kita nak buang. Itu dia. Mari kita terus pergi ke dua wanita yang pertama, iaitu Syudafa dan Unaizah. Ni disclaimer, kalau anda baca kitab, kadang-kala dia namanya berbeza sebab ini tidak terungkap dalam hadis, jadi ia dalam sejarah. So ada yang mengatakan namanya Syudafa, ada yang menamakan dia Syudfah. Sudfah, tapi nama dia lebih kurang lah, Sudfah. Dan Unaizah. Nama sedap dua-dua wanita ni. Tapi dia pengkhianat dan ceritanya dirakamkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat ke-77. Cantik nombor hari ni, 777. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqarun naqatah wa atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Maka mereka pun menyembelih unta. Unta ni satu perintah dari Allah supaya dia ada rules and regulation. Unta ni belongs to Nabi Saleh sebagai mukjizat nak membuktikan bahawa Nabi Saleh ini adalah Nabi yang sebenarnya. Sudah tentu ada penyokongnya, iaitu unta. Ini berdasarkan permintaan kaum Samud. Nabi Saleh berhadapan dengan kaum Samud. Dan mereka tak ramai. Sekitar 1,000 orang saja di kampung itu. Tapi degil, lihat, keras kepala. Kita nanti lihat kenapa mereka keras kepala. Fa'aqarun naqah. Sebab degilnya mereka tu, mereka sembelih unta. Wa atau tu mereka sombong terhadap perintah Allah. Wa qalu, apa perintah Allah? Perintah Allah supaya jaga bahagian masing-masing lah. Satu hari unta minum, satu hari yang lain pula. Mula-mula semua setuju. Yes, okey. Tapi lama-lama dah mula perasaan macam tak sedap. Kenapa dia satu ekor take one whole day? Kami ramai-ramai ni sekitar berapa? 1,000, nearly 1,000 take one day. Tak kena share. Dia satu ekor take one whole day. Dah adalah gosip-gosip yang membuatkan manusia atau kaum Samud ini terpisah jadi dua golongan. Golongan yang tetap akur dan beriman dan golongan yang masih degil lah. So this is an open book for us, is a moral for us, di mana dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, kita ada dua golongan. Golongan yang nak ke syurga, nak beriman dengan Allah, golongan yang tidak mahu. Jadi dia buat macam-macam lah. Tukar polisi, tukar strategis, tukar macam-macam nak menghalalkan sepatutnya apa yang Allah haramkan. Kemudian mereka minta soleh datangkan sesuatu. Maka kata mula-mula dah minta unta. Unta dah datang. Belakang batu besar. Tetapi kemudian kata of course lah Nabi Soleh nasihatkan, beri teguran. Kalau orang, another moral of the story, kita collect moral of the story along the journey. Sebab that moral of the story it apply and applicable to us now. Moral of the story ialah kita tak boleh cepat punish orang. Kita mesti beri nasihat, teguran. Dia kalau dalam nasihat menasihati ni dia ada syarat-syaratnya lah. Orang yang kita dekat dan kita boleh tegur. Family members kita, keluarga kita. Dan teguran ni pun mesti ada cara tata susilah macam mana nak menegur. So jadi Nabi Soleh ni menegur. Kemudian Nabi Soleh kata ada dua. Kalau buat baik dapat pahala, buat jahat nanti Allah beri ancaman. Jadi mereka ni dah lah tak nak ke arah kebaikan. Mereka minta, mana dia ancaman yang katanya nak ancam kita. Jika engkau betul-betul lah Rasul, maka
Summarize ceritanya dalam slide ini, dan mana yang dah sentuh Ustazah tak cover lagi, itu kaum yang diutus Samud, ada sekitar 1,000 orang saja di perkampungan itu. Jadi kira Nabi Soleh berhadapan dengan sekitar itulah sahaja. Kemudian kaum ketika itu, kaum Samud, mereka fokus kepada pertanian, penternakan. Sebab itu mereka ada rasa pentingnya perigi. Kerana perigi tu untuk cedok air, perigi tu untuk minuman, perigi tu mula-mula mereka setuju unta tu minum. Jadi kemudian mereka sesat. Yang sesat-sesat lah. Kemudian ada yang menyembah berhala, ada sembah patung. Kemudian apabila Nabi Soleh diutus untuk berdakwah kepada kampung ini, maka automatically jadi dua bahagian. Satu yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, satu yang kufur dengan Allah. Kufur ni maknanya tidak beriman dengan Allah, tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah beri. Mula-mula dah nampak unta, percaya, dah iman sedikit. Tapi lama kelamaan dah mula goyang. Akhirnya rupanya tak kuat. Jadi rupanya dia camp kufur. Jadi kita doa ada doa yang Allahumma tsabbit qulubi, ya Allah kuatkanlah hatiku, ya Allah kuatkanlah keimananku. Itu sebab ada doa-doa yang perlu kita baca sebab di hadapan kita ada macam-macam perkara yang boleh berlaku, akan berlaku, yang mana nanti boleh goyang keimanan kita. Jadi di sini manusia terbahagi kepada dua. Ada yang dah ada isteri, ajak isteri beriman tak nak. Jadi suami-suami ni semua ikut Nabi Soleh. Yang isteri ada yang geram. So isteri yang geram ni di antaranya itulah dua wanita tadi. Wanita yang Unaizah, suaminya beriman, kemudian dia ditinggal keseorangan tanpa ada suami. Kemudian yang wanita yang pertama tu tadi Sudafah, dia tak ada orang nak kahwin dengan anak dia. Sebab orang-orang yang nak kahwin dengan anak dia semua dah pergi ikut Nabi Soleh. Jadi dia marahlah sebab dia di camp yang kufur. Okey, sudah tentu ada sebab kenapa mereka kufur. Kufur tu another name for kafir lah kira tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak dengar apa arahan-arahan Allah. Jadi di sini dia sama. Apa yang sebab orang kufur dengan apa yang kita di zaman kita di kurun 21 ni kufur, sebabnya lebih kurang sama. World is in our heart. The world evolve around our heart and it is located at the first position in our heart. Allah come number 4, number 5. Di sini kira pembesar kaum Samud, ada status, ada harta, ada kedudukan, ada pangkat. Jadi tiba-tiba siapa dia ni? Yang middle person saja. Tak ada, mula-mula tak ada position. Tiba-tiba mengaku dia jadi Nabi. Jadi mereka sudah tentu tak nak lepaskan dia punya pangkat, dia punya career dia, position yang dia dah dapat di kalangan sekitar 1,000 orang ni. So kadang-kadang punca kekufuran bukan tak percaya sangat. Kalau ikut zaman Nabi Muhammad, ada yang macam betul lah ayat Quran ni very good, very beneficial. Tapi mereka tetap tak beriman. Sebab Allah come position number 3, number 4. So kita reflect balik pada diri kita, bagaimana kedudukan kita dalam menjalankan kehidupan seharian ni. Kita in a journey kita nak menuju destination yang sama ni. Moga-moga dapat destination, final destination yang sama, iaitu syurga. Tetapi kalau along our journey ni ada benda yang menghambat di hati kita, that come first position, itu yang nanti gangguan dalam solat, kehidupan rasa tak tenang. Okey, mari kita pergi ke bulatan yang kedua, start daripada atas di sini. Zawaid. Ada seorang lelaki ni, dia di antara yang pembesar lah. Jadi dia request supaya datang ke unta. Unta dah datang. Jadi dia tak percaya juga. Walaupun Allah turun ke unta, Allah beri rules and regulation. Dia ada di mana? Di
Kalau nak baca lebih lanjut, buka surah Al-A'raf 74, 75, 76. Itu semua ada cerita tentang Nabi Soleh dan kaum Samud. Kemudian unta ini turun, unta ini datang, ada rules and regulation. Jadi kira itu syariat mereka ketika itu. Syariat kita puasa, salat, kita kena ikut era di mana kita tinggal bukan kita nak minta unta. Kita punya unta ni ada banyak ni depan mata. Kita arahan-arahan yang Allah beri, solat, puasa, zakat, haji, percaya dengan Al-Quran. Di zamannya Nabi Soleh ada beberapa peraturan dan of course peraturan datang dengan teguran jika berlaku kesilapan. Kemudian peraturan juga datang dengan ancaman. So dia ada the do's and don't. Do's, this is the reward. Don't, this is the kira punishment lah. Secara relax, santai. Tapi bila mereka dah lakukan, sudah tentu Nabi Soleh tak boleh lembik lah. Dia kena tegas. Kemudian tapi apa punca utama? Adakah status mereka berwang, mereka berkedudukan tinggi? Punca utama bukan luaran. Punca utama adalah dalaman, iaitu mereka dah rasa mengkal di hati, dengki, perasaan tak senang hati. Kenapalah lelaki ni menjadi Nabi? Kenapalah dia pula yang buat arahan begini? Kenapalah suami-suami wanita ni semua pergi ke kampnya Nabi Soleh? Itu yang lama kelamaan, mula-mula sedikit percikan api. Terus dia jadi api lah, merebak. Dan akhirnya ada dua wanita yang diungkap Al-Quran. Ini wanita-wanita yang diungkap Al-Quran yang mana dia, walaupun anda baca surah Al-A'raf ni tak ada nama wanita tersebut, tetapi dalam sejarah mengisahkan punca yang nak plan bunuhnya unta ni adalah these two women. Sebab mereka ada sejarah. Suami lari ke Nabi Soleh, sejarah anak dia tak ada orang yang minat sebab pergi ke Nabi Soleh. Mereka cantik. Jadi mereka gunakan lelaki lah. Lelaki. Mari kita lihat ke slide seterusnya. So nama yang pertama ni Unaizah, dia gunakan wanita lah sebagai diri dia. Dan dia offer wanita. Ni Unaizah ni anak dia yang Ustazah tadi dah cerita kan, terbalik sikit cerita dia. Unaizah ni anak dia yang lelaki tak nak sebab lelaki pergi beriman dengan Nabi Soleh. So dia offer wanita pada pembunuh. Siapa yang boleh bunuh unta ni, dia akan offer wanita. Jadi wanita memainkan peranan lah sebagai barang dagangan lah. Jadi commodity being offered. Kemudian kedua Syudafah. Suami dia pula lari pergi beriman dengan Nabi Soleh. Kemudian dia cari siapa ya yang nak, dia ada sepupu yang dulu suka dengan dia. Jadi dia pergi kepada sepupu dia, kau kalau nak dengan aku offer diri aku, kemudian kemudian kau bunuh unta ni. Dia kata okey, padahal dia tak suka lelaki ni, sepupu dia. Kasar. Dia pun tahu tak boleh kasar. Tapi dia tak suka. Akhirnya dua-dua wanita ini, Unaizah, Syudafah. Kalau anda baca, yalah anda kalau nak terus buat pembacaan, ingat ya, ni disclaimer yang Ustazah mesti letakkan, di mana kadang-kadang nama terbalik. Unaizah maksudnya Syudafah, Syudafah maksudnya Unaizah, Unaizah ada another name. Sebab kita kena rujuk kepada asbabun nuzul. Dan ini peristiwa ini berlaku di zaman Nabi Soleh. Okey, nama tidak sebut di dalam asbabun nuzul, tapi nama disebut dalam sejarah ahli kitab. Okey, so sudah tentu nama-nama dia wanita. Pokoknya ada dua wanita. Regardless of exactly nama dia. Okey, pokoknya ada dua wanita. Wanita ni dia memainkan peranan penting untuk membunuh mukjizat Nabi Soleh kerana dengki dan marah. Adakah mereka berdua saja yang jahat? No. The men also. But these two women play a big role and they offer women. Kemudian the other side will be unta lah. Yang tak bersalah.
Tiba-tiba nak dibunuh. Berjaya tak? Akhirnya mati dibunuh. Tapi dua lelaki ni pun tak berani. Takut. So dia panggil lelaki yang lain. Ada dalam 9 lelaki lah all together dalam grup-grup yang lain. Supaya kalaulah kita get punishment. Diorang pun takut juga. Kalaulah kita dapat punishment, biar semua 9 kena. So watak baik Nabi Soleh sudah beri ancaman, teguran. Akhirnya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Okay. Jadi di sini kita dapat tahu isi dakwah maksudnya message sama. Apa berlaku di zaman Nabi Saleh, zaman Nabi Muhammad, zaman kita di kurun 21 ini sama. Sebagai wanita, kita ada dua jalan depan mata kita. Kita nak menempuhi kehidupan ni. So jalan mana yang kita nak tempuhi? So, depan mata sudah ada dua cerita. Cerita Habil, cerita Qabil, cerita Fir'aun, cerita Musa, cerita Soleh, cerita dua wanita ni atau orang yang menentang pembunuhnya unta dan yang bersubahat untuk membunuh unta ni. So dua jalan, satu ke syurga, satu ke neraka. So isi dakwah, isi message yang kita nak sampaikan pada family kita di kurun 21 ini ialah message yang baik lah. Ikut arahan, apa yang Allah suruh buat. Role model dah ada depan mata yang baik-baik. Ni role model kru pun ada depan mata. Jangan buat macam gitu. Punca utama ialah hati. Tak kira lah dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semua orang ada hati. Regardless of the stories, cerita apa pun. Cerita tentera Abraha serang Kaabah, cerita Qabil yang tak dapat kahwin dengan adik dia cantik, cerita siapa lagi? Isterinya Nabi Lut yang menolong untuk memberi malaikat ni dan menyamar sebagai lelaki diberi kepada kaum Nabi Lut yang homoseksual. Ni semua puncanya hati lah. So kita reflect balik lah. Buat apa sibuk hati orang kan? Kita ambil hati, cerita-cerita hati ni untuk diri kita. Selfie diri, selfie hati sendiri. Bagaimana? Adakah perubahan yang kita perlu lakukan? Sebab kalau dengki dah salut ke dalam hati, cahaya nak masuk susah. Dia dah corroded. So kena kikis lah. Kemudian di sini kita nampaklah bahawa proses dakwah dia zaman dahulu memang Nabi yang lakukan. Tapi sekarang setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dah tak ada lagi Nabi yang diutus. That's it. Kitalah khalifah, pengganti Nabi. Setiap orang ada family sendiri, setiap orang ada diri sendiri, setiap orang ada tempat kerja dia sendiri, dia ada grup-grup dia sendiri. So dalam family dia, dalam diri dia, lingkungan dia, sudah tentu nak jalankan dakwah. Dakwah ni kira menyampaikan sesuatu yang baik walaupun sedikit. Macam hari ni kita 1 jam. Mungkin dalam family dia COVID-19 kan, dia rimas lah duduk dengan mak dia ke. Okay, take the opportunity dah rapat ni kan dengan keluarga. 5 minutes injection lah of dakwah. Dakwah ni means good things. Tak payahlah sebut word dakwah tu high Say emak nak share stories lah ke 5 minutes. Atau apa-apalah. 5 minutes, 10 minutes Ustazah pernah share dengan teman-teman yang lain. Saya beli ni, apa tu, blood pressure-nya kira machine. Jadi kita ada momen lah makan ice cream together. Siapa makan ice cream together. Nanti semua ambil ukuran blood pressure dalam family. Jadi masa tengah duduk happy-happy ketawa tu inject sesuatu yang positif. Inject tengah marah, susah nak masuk. Jadi kita sampaikan dakwah, kita tengok apa konten yang kita nak sampaikan. Biar ada bentuk like tapi message get through. Kemudian cara kita dakwah. Saya pernah duduk di McDonald sebab saya sering belajar di McDonald. Di COVID-19 dah pandailah belajar dekat rumah. So jiran sebelah Muslim, mak dengan anak. Duduk tengah pegang handphone, main handphone lah, tak tahu buat apa tapi maknya tengah marah anak dia. Ulah, kau buat macam gitu, sebab tu bapak kau marah kau. Lain kali kau gini. Tapi budak tu tengah pegang handphone.
Jadi kita buatlah no gadgets di ke 5 minutes di mana ada sesi bersama. Waktu tu mereka boleh masuk. Okay, kemudian sudah tentu kita ada sasaran kita. Sasaran kita, target audience kita. Jadi kalau kita lihat cerita Nabi Soleh, cerita Nabi Adam, tak kisahlah cerita kita, cerita anak kita yang dah berumah tangga pergi rumah lain, semua ada setting yang konteks yang Allah dah siapkan. Di mana message dakwah tu boleh sampai walaupun berkata tu satu pahit tapi seminit pun dah kira dakwah. Kemudian dakwah tak semestinya cakap. Dia boleh perbuatan baik, buat kerja bersama, buat volunteer bersama. Okay, the next one, jalan hidup. Kita semua dalam proses menjalani kehidupan. Bukan maknanya ustazah lebih baik dari anda lebih baik daripada orang lain. No. Kita check against ourselves. Hari ini aku lebih baik daripada semalam. Kayu ukur adalah diri sendiri. Esok lebih baik dari hari ini. Kalau esok lebih teruk dari hari ini atau hari ini lebih teruk dari semalam, something is wrong with us. Sebab ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nak sibuk orang. Kita nak sibuk diri kita supaya kita jadi manusia yang baik. Kita ambil sepenuh bulan Ramadan ini untuk diri kita menjadi seorang diri yang baik, dan contoh yang negatif yang diketengahkan oleh Unaizah dan Sudafah di dalam Al-Quran surah yang ke-7 ayat 77 itu satu contoh yang perlu kita faham, kerana kadang-kadang kita tak adalah baik saja kan. Ada benda negatif pun kita kena tahu. Jadi kita nak elakkan. Dan kita lihat dari cerita tadi, kekuatan fizikal 9 orang nak bunuhnya unta, berjaya. Unta besar tu boleh buat apa? Mati. Idea macam-macam Unaizah dan Sudafah buat. Tapi that's it. Just physical, intellectual, emotional, it will not kill that kira that spiritual power kalau dia kuat. Tetap Nabi Soleh menang, berjaya di dalam proses ini. Sama juga kita. Kekuatan fizikal tapi tak dapat bangun, tolak tu selimut untuk solat subuh okay. So itu moral yang Ustazah dapat, dan untuk kisah yang pertama Sudafah dan Unaizah. Itu contoh yang negatif, dan kalau kita lihat dalam Al-Quran tak semestinya Allah bawa contoh positif saja. Jadi ni dapat moral kadang-kadang kita ni pun kena tahu apa tu dadah, apa tu prostitution, sebab bukan untuk kita nak buat, tapi bila anak bawa balik dia kata ni tepung tepung, rupanya dadah. Saya bekerja di satu tempat di mana ialah kita deals with pernah bekerja di satu tempat di mana dia deals with drugs. So diorang tempat pemulihan baik. Tapi bila mereka berkawan dengan geng-geng balik semula atau sebelum mereka masuk, kita dengar cerita mereka involve dalam dadah, kadang-kadang mereka buat dalam bidik, family members tak tahu. So kita kena tahu jugalah. Tapi kadang-kadang peer pressure pun. Sebab itu the power of doa is very very important. Kita put Sudafah and Unaizah ke tepi dahulu, tapi ingat bahawa that moral of the stories kita ambil dan kita bawa sebagai bekalan kita untuk kita harungi Ramadan ini, kita jadikan dia kehidupan seterusnya, disebati dalam diri kita. Okey, kita pergi ke wanita yang kedua, Ummu Sulaim. Nama dia bukan Ummu Sulaim, nama dia Rumaisyah. Rumaisyah ni, dia kata Rumaisyah. Okay, Rumaisyah ni very very important person. Semua important. Nombor satu pun very important, tapi important on the other side, crook side. Kemudian kedua Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, another name tadi Rumaisyah. Mari kita straight away go to the point. Siapa US? Bukan United States of America, itu adalah sebentar. Okey, Rumaisyah ini adalah Ummu Sulaim binti Milhan, pemimpin muslimah
Dan ayat Al-Quran yang turun mengisahkan tentang diri beliau adalah di surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Ini surah 59. Okay. Dia rajin beribadah setelah dia memeluk agama Islam. Kebanyakan wanita yang sudah memeluk agama Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka 360 degrees change jadi kita kena juga menyingkap sejarah, melihat bagaimana strategi, bagaimana Rasulullah berdakwah sehingga these people they once they embrace Islam, dia tak payah masuk sekolah tau. Macam Bilal, Ummu Sulaim, mereka terus buat perubahan yang mendadak. Dan mengapa saya bawa Ummu Sulaim? Sebab tadi cerita tentang di zaman Nabi Soleh. Itu wanita-wanita yang tinggal di zaman itu. Sekarang ni wanita yang tinggal di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi wanita yang tinggal di kawasan Madinah. Kita kena letak perbezaan wanita yang memeluk agama Islam ataupun sudah berhijrah dan duduk di Madinah, dia punya konteks dia, persekitaran dia mempengaruhi dia. Sebab konteks di Madinah adalah konteks di mana cahaya keislaman dah masuk ke dalam, cahaya keimanan dah meresap dalam hati. Mereka yang mindset ni semua dah kena hacking dekat Mekah. Dah semua dah bersedia menerima peraturan. Dan di Madinah dah mula fokus kepada pendidikan agama. Apa yang Nabi sampaikan tu, kalau sahabat terdekat, kalau lelaki sahabat, kalau perempuan sahabiyah. So perempuan yang di sini ialah Ummu Sulaim. Jadi beliau ada riwayat 14 hadis. Kalau kita cakap riwayat 14 hadis, bermakna dia dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telinga dia sendiri yang dengar daripada mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab syarat untuk orang riwayat hadis dari seorang demi seorang, dia tak boleh recording. Dia tak boleh ada perantaraan orang lain. Dia mesti dia sendiri, telinga dia ni dengar directly dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itu Ustazah alu-alukanlah kalau boleh. Recording is another thing. Tapi kalau boleh kita hadir. Hadir, kita dengar sendiri. Sebab this is a moment of majlis ilmu. Semua sedang bertasbih dengan kita. Sedang sama-sama dengan kita lah. Supaya dapat keberkatan. Keberkatan tu yang kita nak. Jadi riwayat direct context. Kemudian beliau ada parenting skill. This is where we need to learn on our side. Sebab bila dah berumah tangga A dan B, dah berumah tangga, that's it. Terus mengandung, ada anak, dah regular. Oh mesti masuk ke sekolah. Nak madrasah kan, nak sekolah sekular. Anak ini kan nak tu. Lepas tu duit jajan, duit harian. Kita fokus on kira technical skill. Tetapi the parenting skill is a more than technical skill. It is more to how we approach this child, nak tanamkan hati dia supaya dia dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita reflect balik, kita punya lunch, kita punya makan. Tadi sekolah macam mana? Banyak homework. Ustazah sendiri sebagai ibu anak saya dah 20 tahun lebih dah ni. Jadi balik macam mana? Kawan bully primary school kalau primary school. Kawan bully, kenapa tangan patah? Main dengan kawan, kawan tolak. So kita lebih kepada more to technical side. So kita reflect balik sama ada kita ni our parenting skill ni kita kena polish ke tidak. Sebab dari Ummu Sulaim ini lahir dua anak yang very 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 powerful in Islam. Okay? Dia parenting skill dia adalah kemudian tegas orangnya. Dia senior dalam Islam, maknanya dia dah peluk agama Islam lebih awal. Dia tinggal di Madinah. Tetamu Rasul, sebentar lagi kita akan jumpa sebuah hadis. Jadi dia ada dua suami. Bagi siapa yang dah bersama Ustazah dah tahu, banyak kali Ustazah dah sebut. Tapi bagi sesiapa yang baru pertama kali, ni perlu ingat bahawa it is odd for those men in the Middle East to have more than, it is odd for them to have only one wife. Okay?
Tetapi it is odd for us in the Southeast Asia to have more than one wife. Okay. So memang budaya Middle East adalah lebih dari satu isteri. Kalau kita tengok sejarah pun ada yang 8, ada 100 kalau ikut cerita dulu-dulu. Kalau anda baca ketika zaman jahiliyah tu, zaman jahiliyah Islam belum sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada daerah-daerah negeri yang di luar kawasan Mekah ada 100 isteri. Ada yang 10 isteri, ada more than 4. Jadi tu kita kena reflect balik lah. Tapi tak not more than 4. Okay. So this parenting skill is very powerful. Terutama dia ada 2 suami, satu suami yang tak peluk agama Islam, satu suami yang peluk agama Islam. So depan mata dia ada the good and the bad. Dia nak ajar anak dia, suami dia, apa ni? Kau pergi masukkan sesuatu yang negatif saja pada anak. So kadang-kadang suami kita Islam, tapi dia punya pendidikan agama kurang mantap. Atau family kita lah ada yang kurang mantap. Apa ni? Tak payahlah nak ajar bab-bab gini. Budak-budak tu biarlah dia belajar. Hantar je sekolah agama. Buat apa kau pula yang nak pergi pandai-pandai nak dakwah. Tu. So ni depan mata dia. Seorang sahabiah ada suami yang kira tak peluk agama Islam, musyrik. Kemudian ni anak dia, Anas bin Malik. Seseorang yang menjadi very powerful in Islam, strong sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni another moral of the story that we can learn. Kalau dalam family kita ada yang belum lagi siap untuk buat satu changes in their own life, kita jangan putus asa. Kita tetap terus mendidik family kita yang boleh menerima satu hari this person can change the life of their generation in future. Taklah jadi vicious cycle macam gitu all the while until sampai turun-temurun. Kemudian beliau apabila telah memeluk agama Islam, beliau involve juga dalam, selain dari jadi SAHM stay at home mothers, beliau juga frontliners. Ada peperangan, beliau involve dalam memberi minuman, dalam juga merawat pesakit dengan alat yang ada lah. Seberapa dia tak adalah perfect macam kita yang ada zaman sekarang, alat-alat canggih. Mereka ada yang apa yang mereka mampu. Dan kita tahu dalam peperangan bersama Rasulullah, kalau tangan kodong ni kodong totally, kepala kena tetak bukan sikit aja, tetak sampai terbuka. Jadi macam mana apa ubat kita doa supaya semua masuk syurga, jadi kita dapat hidup di mana kita dapat lihatlah suasana bagaimana mereka ni merawat pesakit ni. Ni bukan 100, 200 tau, beribu prajurit. Kemudian frontliners dia terbatas. Dan Ustazah pernah cakap, mereka tak ada paper cup nak letak air. Jadi mereka mengharapkan satu bekas atau beberapa bekas yang mereka ada untuk beri kepada kira prajurit yang kehausan. Jadi mereka never stop. Peperangan pun bukan 1-2 hari. Jadi sekarang, zaman sekarang ni tak ada perang. Itu mereka sedang berjihad berjuang as frontliners. Zaman sekarang kita punya jihad ialah jihad social media, jihad dengan keluarga, jihad dengan diri kita, jihad dengan hati kita, jihad ni nak melawan hawa nafsu kita. Itu jihad juga. It involves sesuatu yang kuat untuk atasi perkara ni sehingga kita dapat dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dah alhamdulillah dah 360 degrees change. So they go physical. Kita ni lawan diri kita dahulu. Dah boleh ke tidak? Family kita, persekitaran kita. Kemudian ni satu hadis ni Ustazah tidak sentuh detail, Ustazah ceritakan sahaja. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi tetamu. Kemudian isteri-isteri Nabi kata tak ada makanan di rumah. So Nabi Nabi di dalam majlis ilmu tanya siapa yang nak terima tamu. Maka seorang sahabat namanya Abu Talha dia kata saya boleh terima tetamu.
Bawa balik isterinya ni lah tadi. Siapa? Ummu Sulaim. Kata, kita tak ada makanan, ada sekeping roti ni saja untuk anak-anak. Okay, so mereka buat planning. Tetamu tetap disambut. Isterinya pun buat sesuatu di dapur. Dan suami dan isteri dah buat strategi di mana anak-anak dah ditidurkan dahulu, tak makan. Kemudian bila tetamu dah ada, hidang 4 pinggan, suami isteri dengan 2 tetamu atau beberapa tetamu yang ada. Kemudian selepas itu lampu diredupkan. Seolah-olah ada something wrong with the lamp lah. Kemudian dia kecilkan, habis kunyah-kunyah lah, semua kunyah. Termasuknya 2 ni, Abu Talha dan juga isterinya. Kemudian akhirnya dah kunyah. Dah tetamu pun kenyang. Berita ni sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, padalah semalam aku dapat wahyu mengatakan bahawa Allah tertawa. Tertawa di sini maksudnya kagum. Bukan Allah really love Kita tak boleh umpamakan Allah tu ada sifat-sifat kemanusiaan. Allah kagum dengan seseorang walaupun dia ada seadanya, tapi dia tetap menyambut dan memberi sumbangan makanan dia tu kepada orang lain. So this is one values that we can do where apa yang kita ada banyak. Baju beralmari. Jadi tu sekarang ni walaupun tidak ada raya secara formal, maybe kita boleh revisit lah almari kita. Mana yang kita perlu nak sedekah, nak beri sebab dah tak cukup lah almari. Okay. Jadi ayat yang turun mengenai cerita mereka ni ataupun Ummu Sulaim ialah surah yang ke-59 ayat 9 iaitu surah Al-Hasyr. Dan orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka mengasihi orang yang berhijrah ke negeri mereka. Mereka orang Ansar. Tadi Ustazah di awal beritahu kan, orang Ansar dia tak ada fikir yang alah isteri kita nak kasih orang lain. Dia sambut juga Muhajirin. Duduk kata beri harta. Dan tidak ada pula di dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri. Sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan sangat-sangat berhajat. Roti itu sebenarnya untuk mereka dan family mereka. Tapi sangat-sangat berhajat. Tapi mereka tahu ada orang yang lagi memerlukan. Dah berhari-hari tak makan. Dan ingatlah sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, lokeknya, maka merekalah orang yang berjaya. Jadi kita reflektlah diri kita ni ayat Quran ayat-ayat cinta Allah yang Allah beritahu kita. Rumah kita ni kita nak sekarang tengah nak mengemaskan kerana nak sambut raya sendirilah di rumah. Jadi kita check lah kalau dah terlalu banyak sangat abundance of things, then mana yang kita boleh sedekah. Atau kita ada dalam simpanan kita sesuatu yang kita nak sedekahkan. Di bulan Ramadan inilah kita beri, tambahan lagi pahala pun berlipat ganda. Alhamdulillah. Jadi siapakah Ummu Sulaim? Ingat tadi dia peristiwa ni berlaku di Madinah. So peristiwa di Madinah adalah peristiwa di mana ada dua sebelum Nabi Muhammad SAW datang dan masuk ke Islam di Madinah, dia ada 2 grup, 2 tribes. Aus dan Hazraj. Mereka selalu gaduh. Siapa yang menyaksikan dekat Madinah? Yahudi. Dekat Madinah ada watak lain, namanya Yahudi. So Yahudi tengok, dia orang lah yang supplykan kira weapon. Apa-apa dia orang nak. Dia lagi suka ni, Aus dengan Hazraj, Arab ni dua-dua. Gaduh, perang. Yahudi tengokkan saja, tak damai kan? Buat apa nak damai? Ni segelintir Yahudi yang tak baik lah So, kenapa saya nak ketengahkan Aus dengan Hazraj? Ummu Sulaim dari keturunan Hazraj. Okay? Suami pertamanya ialah Malik ibn Nadar, tidak perlu Islam ketika itu, dalam keadaan musyrik. Kemudian dia marah sangat dengan Ummu Sulaim sebab Ummu Sulaim ni selalu ajar anak mereka Anas bin Malik
La ilaha illallah, sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia fed up, dia pergi keluar, dia pergi jalan, buat perjalanan pergi ke Syam. Sepanjang perjalanan dia, dia terjumpa enemy dia. So enemy dia bunuh dia, dia mati. Kemudian Rumaisyah dalam keadaan keseorangan lah, kira janda. Dia besarkan anak dia dengan baik, dia jaga anak dia. Ni moral of the story. Apa moral of the story? Kita ni bila dah dalam keadaan alone, sendiri janda ke ataupun belum berumah tangga ke, atau dalam keadaan situasi kita kesedihan, sesuatu berlaku dalam keluarga, kita kena selfie diri, kena cepat-cepat bangkit. Sedih, tapi sekarang ni kalau kita asyik tengok kita ni as a victim kita tak akan survive lah. Kita kena lihat diri kita sebagai survivor. There must be a hikmah behind all this story. Mesti ada sesuatu. Jadi cepat-cepat bangkit. So Rumaisyah atau Ummu Sulaim, dia adalah wanita yang dengar suami meninggal, dia dah janda kan. Janda di zaman Nabi Muhammad SAW very vulnerable. Sama ada jadi kira isteri atau jadi barang komoditi, barang untuk dijual beli. Isteri kepada orang yang jahat, nakkan wang atau boleh disalah ertikan. Maka dia tidaklah. Dia terus bangkit semula, dia didik anak dia. So apa tenaga, apa yang ada pada dia, semua masa dia, keuangan dia, dia usaha untuk besarkan Anas bin Malik dalam keadaan yang baik sehingga dah sekitar umur 10 tahun begitu, dia tunjukkan pada Nabi Muhammad SAW, dia beri Nabi Muhammad sebagai boleh tak Anas bin Malik ni serve you. Bukan as a servant tapi berkhidmat, membantu apa-apalah, dia jadi macam pelayan lah, tolong Nabi, apa-apa yang Nabi nak. Kemudian semua orang tengok Rumaisyah, padahal anak dia kan. Semua tengok, subhanallah, dia dapat testimoni dari Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik diterima dalam rumah Nabi. Jadi bermakna ni testimoni. Anak yang dibesarkan adalah anak yang baik. So selama berapa tahun ni, jadi macam mana mereka boleh, kira Rumaisyah ni boleh didik anak macam gitu baik sehingga Nabi Muhammad acknowledge dengan tangan terbuka. Kemudian Rumaisyah pun jadi perhatian lagi sekali. Viral cerita dia. Mula-mula viral dia janda. Lepas tu viral dia, kira diorang kagum dengan dia. Maka dia jadi di tempat yang, kedudukan yang baik di kacamata lelaki. So ada seorang lelaki ni namanya Abu Talha berkenan dengan dia dan nak beri dia harta sebagai mas kahwin. Kata Rumaisyah no. Kemudian apa lagi? Nah, aku beri yang paling mahal. Jadi bermakna Rumaisyah ni dalam sejarah terkenal wanita yang diberi mas kahwin yang paling mahal. Rumaisyah kata no. Dah apa yang kau nak? Apabila dah argue no, yes, pergi balik. Abu Talha ni musyrik. Dia belum peluk agama Islam. Jadi cahaya keimanan tu masuk dalam hati dia. Sebab wanita ni baik. Orang kan mesti nak harta, nak status, nak kedudukan. Dia tak nak. Apa dia nak ni? Dia kata, aku nak keimanan kau. Kalau kau beriman, aku akan berkahwin dengan kau. Okey, tunjukkan aku siapa mentor yang aku boleh pergi. Katanya Ummu Sulaim, kau pergi kepada Rasulullah. Pergi. So, Abu Talha ni pergi ke Nabi didik lah. So dengan didikan Abu Talha di antara sahabat yang terulung, yang terbesar, dia ikut turut serta dalam perang Badar. Ni Ustazah cakap, dakwah yang Rasulullah gunakan ni very powerful strateginya. Sebab people 360 degrees change. But it's not because of Nabi Ada ayat Al-Quran yang turun, wahai Rasul, kau tidak ubah orang. We cannot change people. Yang buat change people to Allah. Dengan diri orang tu. It's between that person and Allah. Allah yang beri hidayah pada orang tu. Kalau orang tu nak change, Allah will clap together. Hidayah akan sampai.
Tetapi kita ni sampai ke dakwah, strategi, kasi cara, kita ni asbab. Asbab ni maknanya kita catalyst yang buat orang tu terbuka hati, nak baca lebih detail, nak menjelajah lebih mendalam. Kemudian Ustazah dah tengok timing, Ustazah boleh sentuh 2 saja hari ini. Ustazah habiskan yang Abu Talha ni. So Abu Talha ikut perang Badar. Perang Badar adalah perang di mana Allah sudah promise 313 orang pihak Muslim yang hadir masuk syurga. Jadi Abu Talha di antara orang yang dah dijamin masuk syurga. So Rumaisah ni depan mata dia ada 2 watak dalam kehidupan dia. Watak yang negatif, suami pertama, watak yang positif. Dan ingat, Rumaisah ni kaca mata dia melihat bukan hanya setakat mata saja. Mata zahir. Dia melihat dengan hati, iaitu kalau ikut mata zahir, wah aku nak hantaran yang paling banyak sekali. Tapi tidak, dia nak keislaman. Itu yang dia jadi viral cerita dia, bahawa dia wanita yang dikahwinkan, mas kahwinnya ialah keimanan suaminya. Dapat anak yang Abdullah bin Abu Talha, kemudian ada kata Ubaidillah dalam sejarah, tapi Ustazah ambil sebagai Abdullah bin Abu Talha. Abdullah ada anak namanya Ishaq, kira cucu kepada Ummu Sulaim, pun juga di antara orang yang kira meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ishaq ni tidaklah. Kira Rumaisah dengar dari Nabi, Abu Talha dengar dari Nabi, kemudian orang yang dengar dari mereka ialah Abdullah. Dan yang dengar daripada Abdullah adalah Ishaq. So the legacy Rasulullah ini sampai. Very powerful kalau kita cakap dengar dari Nabi, and then pass to dia punya child, pass to dia punya cicit, pass kepada generation dia, sebab ini agama Islam. Agama Islam perlu pass, perlu spread it out. So family members kita hanya kenal Lee Min Ho. Family members kita hanya kenal, saya tahu tu saja namanya. Jadi family members kita hanya kenal cerita-cerita yang terkini, lagu-lagu yang terkini. Sedangkan dalam banyak-banyak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita perlu kenal family membersnya. Dan banyak-banyak legasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah yang kita kena tolong spread it out, walaupun bite size. Tak semestinya spread dengan erti kata spread dari sudut mari duduk dengan mak 10 minutes atau 1 hour. No. Sebab itu saya tengok kreativiti banyak sekarang ni. Bentuk lakonan, bentuknya pakai t-shirt, iman itu apa. So kreativiti dakwah ni banyak, which is very very powerful, very very strong. Kita bawa anak kita pergi ke rumah orang tua, bawa kawan-kawan dia, then how to help these old people. That one is already legacy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bawa mereka pergi ke kira forest walk, saya tinggal di Teluk Belanga. Forest walk nanti lepas COVID-19 dan kita kenalkan ni alam dan apa kaitannya dengan manusia. Itu pun kira a form of dakwah. Okay, so di sini turun temurun, dan Anas bin Malik pun very very powerful. Sebab Rasulullah pernah doakan Anas supaya hidup dia diberkati, dia punya rezeki dia mewah, keturunan dia diberkati. Jadi dia one of the last sahabat yang meninggal dunia. Dia ada anak lagi satu, Abu Umair pun very powerful. Kemudian ni adalah testimoni. Kita kalau dapat testimoni daripada Lee Hsien Loong ke, daripada menteri ke, daripada Halimah Yaakub ke, wah subhanallah, dari raja ke. Ini testimoni daripada beberapa watak yang akur tentang kewujudan Ummu Sulaim. Semoga Allah membalas jasa baik ibuku yang telah berbuat baik padaku dan telah menjagaku dengan baik. Ini testimoni dari anaknya. Apabila anaknya dah dewasa, mengajar ilmu, every time credit will go to the mother. Credit will go to the mother. It's very difficult to have a child who sudah besar, the credit go to the mother. Tak ingat pun bila kita kena sering berbual dengan dia.
Kadang-kadang waktu kecil-kecil kita bawa dia pergi sini, pergi Genting Highland ke, dia tak ingat sebab dia kecil. So itu berlakulah juga dengan saya bila saya share. Oh yeah, is it? Oh maybe we are too small. Maybe in future kalau ada anak kata mereka, kita nak bawa mereka dah besar. Supaya mereka ingat. Jadi tu kita kena recallkan supaya mereka tahu. Tapi jangan sering boring mama ni cerita dulu je. Okay. So hati-hati bila nak bercakap janganlah bersemangat habis lepas tu semua nak beri. Okay, surah Al-Hasyr datang dari Allah. Allah kagum dengan Abu Talha dan Ummu Sulaim membantu muhajirin yang memerlukan makanan, pengorbanannya beliau. Sebab itu terakam di Al-Quran. Itu testimoni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Nabi tentang tetamu tu disambut, testimoni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang ada pada Anas, ada pada Abdullah, pada cucunya iaitu Ishaq, generation dia ke bawah. Itu testimoni hidup life tentang sunnah dan ilmu tu datang dari ibunya iaitu Ummu Sulaim. Orang ramai kagum dengan Anas. Words of mouth spread. Ummu Sulaim jadi viral dengan Abu Talha. Jadi kadang-kadang kita tak perlu kita yang sampaikan. Kadang-kadang orang lain yang sampaikan. Jadi for words of mouth, Masya Allah, kerana kebaikan dia. Kita ada satu, maaf Ustazah, kita tadi mula lewat sikit, Ustazah tambah sedikit lah masa. Kemudian kita pernah dengar abang driver ni, dia kata please I want to go visit my the hospital. Dia dah kelang kabut kan. Dia bayar duit bil, kemudian lepas tu berbual lah dalam Grab tu, rupanya ada kematian yang dia nak visit. Terus besoknya dia dapat surat daripada Grab bahawa that Grab driver cancel the amount of money. Jadi tu this lady dia rasa kagum. Kenapa this Grab driver sampai cancel? Jadi tu macam this memorable atau touchable stories, bouquet of flowers, ini words of mouth, kebaikan tu dia akan tersebar, tapi tak semestinya kita mengharapkan kebaikan tu tersebar. Kebaikan yang mana? Kebaikan kerana kita berharta? No, kebaikan kerana kita mencontohi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sini kita ni kena reflect baliklah macam mana kita dan keluarga kita. Rasulullah menerima Anas sebagai pelayan, sejuk mata Ummu Sulaim sebagai seorang ibu melihat apa yang dia dah curahkan pada anak dia diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara fizikal memandang Abu Talha itu memang Abu Talha handsome, tegap. Kalau pergi perang mana ada orang lembik-lembik perang Badar lagi. 1:3 people. Enemy ada 3. Dia seorang. Mana boleh orang lembik. Abu Talha ni fizikal bagus, power, handsome. Tapi no, cahaya keimanan yang dia nak. Dari Anas radhiyallahu anhu, tidaklah aku mendengar ada seorang wanita yang lebih mulia maharnya daripada Ummu Sulaim, yang mana maharnya adalah al-Islam. Nabi pernah berkata dengannya, buat testimoni lah, Ummu Sulaim, semoga Allah selalu menjaga dan berbuat baik kepadamu sebab kamu banyak menolong orang lain. Nabi beritahu, tadi malam Allah Subhanahu Wa Taala tertawa. Tertawa di sini maknanya kagum dengan Ummu Sulaim. Jadi kita terus pergi ke Imam Syafi'i kita tak dapat hari ini, tapi kita pergi ke penghabisan di sini. Tidak kiralah apa yang berlaku, tak kira watak tu watak zamannya Nabi Soleh, watak tu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wataknya zaman kita sekarang di kurun 21, prioriti utama dalam kehidupan kita ialah macam mana kita nak didik diri kita, didik keluarga kita, dan yang banyak-banyak subjek yang utama adalah pendidikan tauhid. Pemilihan kata-kata yang baik bila mendidik anak, doa, mendukung kemajuan anak dalam pendidikan, berakhlak dengan akhlak yang baik. Okay, nombor 1 tu prioriti pendidikan. Kedua, turut dalam menyokong agama Islam sebagai frontliner secara fizikal, pendidikan anak. Ummu Sulaim adalah scholars,
meneruskan legasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak stop di situ. Agama Islam tetap spread. Atau kita letak a small tiny post in social media tapi kata-kata positif, itu dah tak ada orang nak gaduh. Tapi kalau kita cakap, apa ni COVID-19? Bila ni government nak buka? Besok je lah. Apalah government? Itu siap lah. Nak famous nak viral negatif. Jadi ni ada benda-benda baik, kita sebarkan yang baik. Kemudian orang like ke tak like ke, tapi mereka nampak sesuatu usaha yang kita lakukan. Kemudian masa, lokasi, keadaan, dia mempengaruhi cara orang tu berfikir. So kita sekarang dah berzoom. Zaman Ummu Sulaim tak zoom. Jadi semua ikut era masing-masing dalam nak menyampaikan dakwah. Wanita yang keempat, wanita 3 era. Era sekarang, era masa depan, era dahulu, iaitu contoh Ummu Sulaim dan juga Sudafah dan Unaiza. Ni berbeza. Watak mereka berbeza, environment, konteks yang mereka tinggal ni semua berbeza. Tapi matlamatnya satu, iaitu nak jalan ke Islam atau nak jatuhkan Islam, nak jalan ke Islam atau nak jatuhkan Islam. So wanita memainkan peranan penting di sini. Seterusnya yang terakhir untuk hari ini ialah kita perlu letak PIE, physical, intellectual, emotional. Ini tak cukup. Sudafah dan Unaiza cantik, Abu Talha handsome, tak cukup. Intellectual, pandai atur strategi ya. Abu Talha pun sama. Baik yang jahat ni, dua wanita yang crook ni, strategi, idea bagus. Kita pun sama, ada macam-macam idea. Dan juga emosi kekuatan diri kita. Kita ni survivor ke, kita second class ke, ni wanita ni. Kita kena anggap diri kita dan kita yakin bahawa kita ni memainkan peranan yang penting. PIE tak cukup, kita perlu ada S, which is spiritual. Perhubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kecantikan kita akan lebih terselar, intellectual kita akan lebih dilihat, emotional kita Allah akan kukuhkan lagi sebab kita nak sampaikan legasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ustazah stop di sini dahulu. Jadi Ustazah dah nampak bahawa kita hanya boleh sentuh 2 wanita dalam satu masa. Jadi Ustazah akan ambil ke depan wanita dulu, wanita era Nabi ataupun era zaman Umayyah atau Abbasiyah. Sebab bagi siapa yang migrate daripada Ustazah punya One Day One Woman, ini bukan wanita yang disebut dalam Al-Quran saja. Tajuknya ialah Woman in Islam. Jadi bermakna wanita-wanita yang menyeluruh lagi yang boleh kita cover. So kita akan buat compare and contrast, dan hanya begitu saja ke? Pandang belakang saja? No. Kita nak ambil, kita nak apply dalam diri untuk melihat mana yang lebih sesuai di kurun 21 ini. Kita nak teruskan supaya masa depan kita menjadi masa depan yang baik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Yes. Okay ladies, we will meet next week insyaAllah, same time. Any questions tak? Question maybe WhatsApp ke, dan Ustazah jawab next week. Okay, boleh. Maybe we can make 1.5 hour insyaAllah. Tak nak kena tanya. Macam tak perasan the 1 hour went off. Too much, too good. Okay, insyaAllah. Okay. Any other questions, ladies? If you have questions, you can WhatsApp to us, or then next week then we can answer. Yeah. Pertaining to the topic lah. Yeah, pertaining to the topic. Sorry, I have a question. Kalau sekiranya kita tak dapat, tadi Ustazah ada cakap kalau sekiranya kita tak dapat join untuk live session kan, where will we be getting the link please? Itu under empowerment. Yeah, I shall answer that one because kita punya sessions are all recorded. So what we will do, we will post it on our YouTube channel. Okay. But it is only listed
especially for the participants. It's not for public view. So we will give the link directly to all the participants later on lah, once Okay, we can. put it up. So it will most probably be on the same day, is it? Like given on the same day. Okay. Yes, insyaAllah. Alright, thank you. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa, I end the session. Dekat chat. Oh, okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Siti dengan Zar nak berbual dulu ke atau dah tak apa Ustazah